Okey, hari ini pelajar kita belajar bab 5 ungkapan algebra. Kita akan tengok yang pertama kita tengok bagaimana kita nak menggunakan ungkapan bagi mewakilkan suatu situasi. Okey. Dalam satu ungkapan algebra terdiri daripada pekali dan juga pemboleh ubah. Okey, biasanya pekali terdiri daripada nombor. Okey, contohnya pelajar semua tengok 5x ini. Okey, 5x dia merupakan satu sebutan algebra dan 5 ini dipanggil sebagai pekali. Semua nombor dipanggil sebagai pekali. Dan x adalah sebagai pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dia adalah satu nilai, satu kuantiti yang kita tidak tahu nilai dia berapa dan biasanya kita mewakili nilai x ini, kita wakili satu nilai pemboleh ubah dengan sebarang huruf. Contohnya x. Okey, sekarang kita tengok apakah perbezaan antara ungkapan algebra dan persamaan algebra. Okey, kalau sebutan algebra hanya 2R sahaja. Itu dipanggil sebagai satu sebutan algebra. Kalau ungkapan algebra, dia memang terdiri daripada lebih satu sebutan algebra. Okay. Nombor pun dikira sebagai satu sebutan algebra. Okay. Bila kita panggil ungkapan algebra, dia adalah satu persamaan di mana dia terdiri daripada 2 atau 3 sebutan algebra dan juga ada operasi tambah atau tolak. Okay. Ada operasi tambah dengan sama dengan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana kita nak menggunakan ungkapan algebra untuk mewakilkan sesuatu situasi. Okey, kita tengok contoh satu. Okey. Bila awak diberi satu kenyataan ini, awak diminta untuk tulis ungkapan algebra yang mewakili pernyataan di atas. Okay, contohnya kita tengok contoh satu. Suatu nombor ditambah dengan 5. Okay, bagaimana kita nak selesaikan ini ya? Daripada pernyataan, daripada ayat, awak kena tulis ungkapan tersebut. Okay, pertama. Okay, suatu nombor. Nombor ini awak tak tahu nilai dia berapa. Jadi awak wakili dengan satu huruf. Okay, contohnya M. Contohnya cikgu pakai M. Jadi M ialah satu nombor yang awak tak tahu nilai dia berapa. Okay, jadi kita tulis M. Okay, ditambah dengan 5. Ditambah dengan awak kena pakai simbol tambah. Awak kena pakai simbol operasi tambah ini. Lepas tu ditambah dengan 5. Jadi tulis tambah 5. M tambah 5. Jadi M tambah 5 dipanggil sebagai satu ungkapan algebra. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Umur Sujita ialah 3 tahun lebih muda daripada umur Suzana. Okey, bagaimana kita nak tulis ungkapan algebra daripada situasi yang diberi ini, daripada kenyataan yang diberi ini. Okey, kita tengok macam mana kita nak tulis ungkapan. Okey, umur Sujita, pelajar tak tahu umur Sujita ini berapa tahun. Jadi kita anggap umur Sujita yang kita tak tahu itu sebagai pemboleh ubah. Dan pelajar boleh wakili sebarang pemboleh ubah ini dengan sebarang huruf. Okey, katakanlah cikgu wakili dengan A.
Jadi umur Sujita ialah A. Anggapkan umur Sujita itu sebagai A. Jadi A, okay, kalau 3 tahun lebih muda, maksud dia umur dia kena ditolak. Okey, ditolak kena buat tanda operasi tolak. Okey, ditolak dengan 3. Okey, jadi kita tulis tolak 3. Jadi ungkapan dia ialah A, tolak 3. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Suatu nombor, okey, dalam peperiksaan dia akan bagi pelajar penyataan ini. Ayat ini. Okey, ayat itu kita panggil sebagai penyataan. Dan daripada ayat ini, pelajar kena tuliskan ungkapan dia. Ungkapan algebra itu dia satu persamaan. Dia macam tulis satu persamaan. Okey, kita tengok. Suatu nombor X ditambah dengan hasil tolak antara 5 dan kuasa 2Y. Okey. Jadi nombor X tu kita tak tahu berapa. Jadi X ini ialah pemboleh ubah. Okey, jadi kita tulis X. Okey, ditambah, tulis operasi tambah. Okey, hasil tolak. Okey, hasil tolak antara siapa dengan siapa? Antara 5 dengan kuasa 2 Y. Okey, bila ada hasil tolak antara 5 dan kuasa 2 Y, kita buat dalam kurungan bracket, iaitu 5 tolak Y kuasa 2. Hasil tolak ini ditambah dengan nilai X. Okay. Jadi bila kita tulis ungkapan algebra, kita kena tulis X ditambah dengan, iaitu tulis operasi tambah ini. Lepas tu buat kurungan hasil tolak 5 dengan Y kuasa 2. Okay. Boleh faham pelajar? Kalau ada masalah boleh tulis kat chat. Okey, kita tengok contoh 5 ni. Okey, awak diberi harga berteh jagung gula dengan harga ni ya. Okey, jadi awak diminta tulis ungkapan yang mewakili jumlah harga bagi kesemua makanan dan minuman yang kamu beli. Okey, jadi awak kena tulis ungkapan. Jadi contohnya awak beli X bungkus berteh jagung. Berapa bungkus awak tak tahu. Jadi awak wakili dengan huruf X. Jadi bilangan bungkus jagung yang awak beli itu awak wakili dengan X. Bilangan paket gula yang awak beli itu diwakili dengan Y. Dan bilangan air sasi yang awak beli itu awak wakili dengan Z. Okay. Awak wakili dengan Z. Okay. Okay. Jadi 3 paket jagung. Okay. 3 paket jagung awak 3 darab X. 2 darab Y untuk gula-gula. 1 darab Z. Okay. Air sasi itu 1 cawan RM1. Jadi awak beli Z cawan. Okey, awak beli Z cawan, jadi awak darab dengan Z. Okey. Lepas tu awak pemudahkan ungkapan ini. 3X tambah 2Y tambah 1Z. 1 kali Z dapat Z. 2 darab Y dapat 2Y. 3 darab X dapat 3X. Okey, jumlahkan ini. Jadi ini adalah satu ungkapan algebra. Okay. Okey, bila awak nak tulis ungkapan algebra, awak kena buat salah slide. Bila awak tengok ungkapan algebra, kalau awak nak terbitkan ungkapan, awak kena tengok perkataan-perkataan ini.
Kalau ada tambah, buat tanda tambah. Kalau ada tolak, tulis hasil tolak. Kalau ada darab, tulis hasil darab. Ada bahagi, tulis bahagi. Okay, next. Okay, sekarang cikgu nak pelajar buat contoh ini ya dalam buku latihan M1. Baik, cikgu nak pelajar cari nilai ungkapan algebra dengan menggantikan nilai pemboleh ubah yang diberi. Okay. Okey, cikgu bagi awak satu ungkapan algebra, awak kena ganti nilai dia A dengan 5, B dengan 4, C dengan negatif 3. Okey, awak gantikan dalam ungkapan algebra ni untuk cari nilai dia. Okey. Okey, kita tengok jalan kerjanya. Macam mana awak nak gantikan dia? Okey, 2AB itu maksud dia 2 darab A darab B. Okay, gantikan A sama dengan 5, B sama dengan 4. Kalau darab kena buat kurungan. Okay, gantikan B dengan 4, gantikan C dengan negatif 3. Okay, bila awak dah ganti, darabkan ini. 5 darab 2 darab 4 dapat 40. 4 kuasa 2. 4 darab 4. 16 darab 3, 48. Okay. Jadi jawapan awak mesti dapat 88. Okey, contoh yang kedua. Cari nilai ungkapan algebra ini. Okay, awak diberi soalan ini. Jadi gantikan H sama dengan negatif 2, G sama dengan negatif 3, K sama dengan 4. Okay, gantikan. Okey, bila 2HK ini, maksud dia ialah 2 darab H darab K. Okay, H gantikan dengan negatif 2, K gantikan dengan 4. Okay. Lepas dah ganti, darabkan ini. 2 darab 2 darab 4 dapat negatif 16. Ini 4 darab 3, 12. Negatif, positif. Okay, tambah 9. Okay, dapat sama dengan 5. Baik. Tengok bahagian kedua pula. Okey, bila awak diminta nyatakan perkali bagi pemboleh ubah dalam setiap sebutan berikut. Okey, sekarang pelajar awak diberi sebutan ini. 5PQ kuasa 2 R. Baik, cikgu nak awak cari perkali bagi pemboleh ubah PQ kuasa 2. Okey, bila awak diminta cari perkali bagi pemboleh ubah PQ kuasa 2, tengok nombor 1, PQ kuasa 2, awak kena tulis, okey, keluarkan perkali dia, iaitu keluarkan nombor yang selain daripada PQ kuasa 2, iaitu 5 dengan R. Okey, iaitu 5 dengan R. Okay. Kalau cikgu minta awak cari perkali bagi pemboleh ubah P, jadi awak kena keluarkan nombor ataupun huruf, sebutan yang lain, huruf yang mana selain daripada P. Iaitu kita tutup yang lain. Kita tutup P ya. Kita tutup P, kita keluarkan nombor-nombor yang lain iaitu 5, Q kuasa 2, R. Okay. Nombor 3. Kalau cikgu suruh awak cari perkali bagi R. Jadi awak kena keluarkan perkali selain daripada R. Iaitu 5 PQ kuasa 2. Okay. Tengok contoh yang kedua. Okey, sekarang cikgu bagi awak satu sebutan ini. Negatif 3A kuasa 2 BC kuasa 2. Okey, cikgu nak pelajar nyatakan perkali bagi pemboleh ubah A kuasa 2 B.
Jadi pelajar kena keluarkan pekali selain daripada A kuasa 2B, iaitu negatif 3 C kuasa 2. Kalau nak cari pekali bagi pemboleh ubah BC kuasa 2, iaitu kita tutup BC kuasa 2 ni. Jadi kita ambil pekali selain daripada BC 2, iaitu negatif 3A kuasa 2. Kalau awak nak cari pekali bagi B, kita tutup B ni. Tutup B ni. Pekali dia ialah awak ambil sebutan yang lain selain daripada B. Itulah pekali bagi B. Iaitu negatif 3A kuasa 2 dengan C kuasa 2. Kita tengok contoh yang ketiga ini. Okey, awak diberi sebutan ini. 12XY kuasa 3, Z kuasa 2. Jadi awak kena nyatakan pekali bagi XY kuasa 2. Bila dia soalan minta nyatakan pekali, awak kena tutup X ini. Tutupkan Y kuasa 2. Okey, sekarang Y kita ada 3. Awak ambil Y kuasa 2, jadi masih tinggal lagi ada Y lagi 1. Jadi kita ambil pekali selain daripada XY kuasa 2, iaitu 12 Z kuasa 2 Y. Kalau Y kuasa 3, kita ambil selain. Kita nak cari pekali, kita ambil sebutan selain daripada Y kuasa 3, iaitu 12X Z kuasa 2. Kalau awak nak cari nombor 3 ini, pekali bagi Z kuasa 2, iaitu awak ambil pekali selain daripada Z kuasa 2, iaitu 12XY kuasa 3. Baik, last kali kita nak tengok sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Baik, kita tengok pada pemboleh ubah dia. Okey, kalau sini A kuasa dia 1, sebutan yang kedua ini A dia pun kuasa 1. Maksud dia, okey, tengok kalau B kuasa 2, sebutan yang lagi satu pun B kuasa 2. Maksud dia, kita tengok pada kuasa bagi pemboleh ubah itu. Bagi pemboleh ubah itu, kalau kuasa dia sama, huruf sama, kuasa sama, maka dia adalah sebutan serupa. Jadi ini yes. Okey, tengok contoh yang kedua. Kalau awak nak tengok sebutan serupa atau tidak, awak tengok huruf dia. Okey, huruf itu ialah pemboleh ubah. Okey, huruf tu mesti sama, kuasa pun kena sama. Okey, awak tengok, ini X kuasa dia 1. Ini X kuasa dia 2. Jadi sudah lain. Kuasa dia sudah berlainan. Jadi sebutan dia tak serupa. Y dia pun sama. Y ini kuasa 2. Y ini kuasa 1. Ini ada Z kuasa 2. Sini tak ada Z kuasa 2. Jadi dua sebutan ini adalah sebutan yang tak serupa. Okey. Kalau nak jadi sebutan serupa, huruf dia mesti sama. Bagi kedua-dua sebutan ini, huruf dia mesti sama. Lepas tu kuasa dia pun kena sama. Kuasa bagi huruf itu pun mesti sama. Nilai bagi kuasa pemboleh ubah itu mesti sama. Kita tengok contoh 3. Awak tengok sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua. Adakah dia serupa? Kita tengok sebutan yang pertama, P dia kuasa 1. Sebutan yang kedua, P dia pun kuasa 1. Q ini kuasa 1, sini pun kuasa 1. R. R ini kuasa dia ialah 2. Lagi satu sebutan, R dia kuasa juga 2. Jadi kedua-dua sebutan ini ialah sebutan serupa. Sebab kedua-dua sebutan ini mempunyai nilai kuasa yang sama.
bukan sahaja pemboleh ubah dia kena sama. P mesti ada P. Kalau sebutan ni ada satu P, sini pun ada satu P. Kalau sebutan ini ada R kuasa 2, ada 2 R, sini pun kena ada 2 R. Baru kita panggil sebutan serupa. Jadi untuk hari ini setakat ini saja. Pengajaran cikgu pada hari ini. Harap pelajar boleh lengkapkan latihan buku PBD ya, modul PBD. Dan siapkan dan siapkan jawapan. Ada sebarang masalah boleh sila hantar WhatsApp. Hantar melalui WhatsApp kepada cikgu. Buat dan tulis jalan kerja. Terima kasih. Setakat ini saja daripada Cikgu Lim hari ini.